Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para jemaah dan juga para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita di dalam pengajian tafsirul Quran juzuk yang ke-27, surah yang ke-52, nama dia surah At-Tur. Surah At-Tur makna surah yang menyebut tentang sebuah bukit yang besar, nama dia Gunung Tursina. Gunung Tursina yang Allah Ta'ala bersumpah dengan dia. Kita tengok ada beberapa kali sumpah, kemudian diikuti dengan apa yang nak disumpahkan itu. Sebagaimana yang kita ketahui, surah At-Tur ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Para jemaah boleh ambil satu perhatian sepanjang hidup kita ni, insya-Allah. Bila kita buka Quran, dia tulis surah Makkiyah. Maknanya surah itu diturunkan di Makkah. Artinya peringkat permulaan sebelum Nabi kita berhijrah. Karena pada waktu itu Islam tidak begitu kuat lagi, umat Islam tidak begitu ramai. Maka isi kandungan surah dia banyak berbincang tentang akidah, tentang keimanan, tentang hari akhirat, dan juga cerita umat-umat yang terdahulu untuk menenangkan keadaan dan meletakkan kesabaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita tengok terjemahannya, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'is a'udzu bil mana jari ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Nah, itu dia surah Makkiyah ni. Satu lagi dia punya ciri-ciri dia, ayat dia pendek-pendek. Satu surah pun, dalam surah dia pun tidak banyak. Itulah dinamakan Hizbul Mufassal. Surah juzuk-juzuk yang ke akhir ni 27, mula daripada setengah 26 itu ke bawah, itu dia panggil Hizbul Mufassal. Maknanya ayat yang banyak berhenti, pendek dia punya bilangan ayat, dan juga pendek, tidak banyak bilangan ayat dalam surah. Baik, kita pergi kepada huraian. Wat-tur, demi gunung Tursina. Para jemaah sekalian, gunung Tursina duduk di mana? Duduk di Mesir, di Sina, Mesir. Mungkin ada di kalangan kita yang sudah sampai ke Mesir, dan ada di kalangan kita yang sudah mendaki gunung yang besar ini. Naik dah. Terus apa lagi? Ana sendiri alhamdulillah sudah mendaki gunung ni. Kita pergi tengok tempat Nabi Musa munajat dengan Allah Azza wa Jalla, yang dia minta nak tengok Allah. Allah kata, unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Mu tengok ke bukit tu. Kalau bukit tu tenang, tak ada apa-apa, bolehlah nak tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Bila Allah Taala tajalli, dia buka kepada bukit itu, ja'alahu dakka, hancur. Tepat tu ya, bukan semua bukit Tursena tu hancur. Fa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa rebah, pengsan. Lepas pada tu tak berani minta dah. Itu di mana peristiwa bukit At-Tur, bukit Tursena. Wat-Tur bila kata demi, bermakna Allah Ta'ala bersumpah dengan bukit. Para jemaah sekalian, kaedah sumpah, ini kita belajar sikit kaedah sumpah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia boleh bersumpah dengan apa yang dia nak. Semua makhluk ni hak dia punya. Dia nak sumpah dengan apa, sumpah. Tapi bagi kita jangan duk sumpah satu kali. Kita kena sumpah man kana halifan falyahlih billah. Siapa nak bersumpah, kita kena bersumpah dengan nama Allah je. Tak boleh sumpah dengan demi itu, demi ini, tak boleh. Kita kena boleh bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya, dengan nama-nama dia. Itu je yang kita dibenarkan oleh syarak. Allah Ta'ala bersumpah yang pertama dengan bukit Tur. Kemudian ayat yang kedua, wa kitabim mastur, demi kitab yang tertulis dengan rapi. Kitab ni apa dia? Tanda. Ada ulama kata huwa at-Taurah, iaitulah kitab Taurat. Sebab apa dikaitkan kitab kepada Taurat ini? Sebab sempena dengan Wat-Tur wa kitab, demi bukit Tursena dan demi kitab. Nabi Musa AS bermunajat kan, dekat mana? Dekat Tur. Maknanya kaitan dengan Musa itu dekat. Tapi ada juga para ulama mengatakan dia ni umum. Kitab termasuklah Al-Quranul Karim, itu juga nama dia kitab. Kita kata semua kitab secara umumnya kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya alaihimussalatu wassalam, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, kan kita belajar dulu dalam bab akidah, bab beriman pada kitab dia panggil suhuf, beberapa lembaran. Kalau kita kata kitab, kenapa disebut dengan nama kitab? Kitabin mastur, kitab yang tertulis dengan rapi. Di mana fi raqqim mansur, pada lembaran surat yang terbuka. Raqqim mansur, rak di sini ada ulama menyebut tentang ar-raqu bi fatli ra bi pana al-jil, kitab yang ditulis di atas kulit-kulit, di atas belulang. Zaman dulu bukan ada kertas macam kita ni kan, boleh tulis atas kertas, maka dia tulis atas belulang, dia tulis atas kulit kayu, dia tulis. Teknologi zaman dia hebat tu. Dan sebab apa mereka memilih untuk tulis di atas belulang? Kenapa? Sebab tahan lama. Dia punya tahan lama, sehingga sekarang pun ada lagi naskah-naskah versi Al-Quran tulisan zaman dulu yang ditulis dan kitab-kitab lama, manuskrip lama yang ditulis dengan di atas kulit-kulit ni masih lagi tersimpan, sudah 1000 tahun lebih ataupun lebih, di mana di muzium-muzium masih tersimpan. Kita pergi melawat tengok, oh dia buat dengan kulit. Itu para teknologi zaman dia. Zaman kita ini tak mau kulit berat kan, sehingga diceritakan ada seorang penulis nama dia Al-Jahiz. Al-Jahiz ni pakar dalam bidang bahasa lughah. Diceritakan Al-Jahiz ni mati dengan sebab apa? Dengan sebab aksiden ditimpa oleh kitab dia. Kitab dia berat kitab zaman dulu, tinggi, dia duduk bawah ni, kitab tu terbalik atas dia. Ila rahmatillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh mati. Masa itu dia panggil fi raqqim mansur. Maka para jemaah sekalian, kita beza di antara Al-Quran itu disebut dengan nama kitab dan Al-Quran. Kenapa? Ini ilmu tentang kenapa ini penting untuk kita belajar. Ini dia panggil ilmu tadabbur Quran. Kalau kata kitab, maknanya maktub, dia tertulis. Al-Quran kita ini alhamdulillah tertulis sampai ke hari kiamat. Cuma ada riwayat di antara tanda-tanda kiamat, kitab ini akan diangkat di akhir zaman daripada suhuf, daripada lembaran kertas kita duk simpan ni, lama-lama jadi kosong. Terus ada cerita lah, orang duduk kata, oh kitab
ada Quran kosong, itu salah cetak itu kan. Waktu ana ingat tahun 80-an dulu, sudah berlaku satu peristiwa Quran kosong. Nah, ingat tahun 80-an dulu ada satu kes. Orang duk tulis tubik sok bawah, Quran sini kosong, kata tak kemak lagi tu. Tak boleh jadi salah cetak ataupun apa-apa insiden yang berlaku. Tapi di akhir zaman nanti Quran yang akan diangkat. Yurfa al-Quran. Termasuklah Quran yang ada dalam hati, dalam dada penghafal Al-Quran juga terangkat. Waktu itu kiamat. Maka dia katakan dinamakan kitab sebab dia tertulis. Dan nama Quran sebab Quran ni tak semesti ditulis. Berapa ribu atas dunia ni orang yang masih lagi menghafal Al-Quran ghaiban secara hafalan al-hafiz yang betul-betul ingat. Ramai, masya-Allah tabarakallah. Maka itu dinamakan kitabin mastur. Allah Taala bersumpah yang kedua dengan kitab yang tertulis dengan rapi fi raqqim mansur, di dalam tulisan sama ada kertas ataupun kulit-kulit yang terbuka. Maka para ulama mengatakan terbuka di sini artinya Al-Quran itu didedahkan kepada masyarakat, tidak hanya dibaca oleh tokoh-tokoh ulama-ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, kiai-kiai. Dah, Quran letak sini, awak nak baca-baca. Sehingga timbul sekarang ni soalan, kalau non-Muslim minta nak baca Quran, kita boleh beri tak boleh beri? Hei ustaz, macam mana nak bagi Quran kan dia orang ni? Tak apa, peringkat pertama bagi terjemahan Al-Quran yang betul-betul terjemah dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa apa sajalah, bahasa Arab, bahasa Quran dah, terjemah Melayu, terjemah Inggeris. Sekarang ini orang usaha terjemah ke bahasa Cina, bahasa Jepun, semuanya, semua ada bahasa, biar dia orang tengok. Kemudian bila dia mari zauk, dia kata aku nak mendalami lagi Quran, kita bagi Quran sungguh. Oh, dia kata tak boleh sentuh. Ini masalah kita. Kalau dia tak baca Quran, bagaimana dia nak mengetahui tentang isi kandungan Quran? Seorang zaman Nabi SAW, dia mari jumpa, nama dia Jubair bin Mut'im. Dia mari jumpa Nabi, dia belum Islam. Nabi baca ayat ni, ayat 35 hingga 37 surah At-Tur. Jubair kata apa? Bila aku dengar, kada qalbi an yatir, hati aku ni macam nak tercabut. Maknanya ayat tu sangat power, kesan dia, sehingga dia terasa macam hati dia nak tercabut. Wa aslama, dan langsung dia masuk Islam. Masya-Allah tabarakallah. Sebab dia faham. Jadi kalau kita tak mau beri faham ayat Quran ni kepada orang-orang bukan Islam, patut bila dia nak faham, maka kita mengatakan Al-Quran itu kitab, dan Al-Quran itu juga Quran, makna dibaca. Tak kira sama ada orang itu pandai menulis ke pandai membaca. Ramai juga orang yang buta contohnya, dia tak boleh menulis, tak boleh membaca kan. Cuma sekarang ni ada braille dia panggil. Dia hafal, tak payah baca, terus dia ingat. Masya-Allah tabarakallah. CD dengan kaset, tak baca tak menulis, tapi dia boleh ingat. Itu semuanya kuasa Allah Azza wa Jalla nak beri kepada kita, bahawa kuasa ingatan hafalan itu Allah Ta'ala letak kepada dalam dada para penghafal Al-Quran. Baik, kita terus sambung kepada perbincangan kita, ayat yang keempat. Sumpah yang keempat, yang ketiga lah, wa kita mastu fi rakam wal baitil ma'mur, wal baitil ma'mur, dan demi al baitul ma'mur. Apa dia pula baitul ma'mur ni? Tuan-tuan tanda, baitul ma'mur ini yakni, kalau kita nak beli tafsir Quran, cari pimpinan Ar-Rahman tu bagus, sebab dia ada huraian nota kaki, dan dia ada dalam kurungan tu, maknanya huraian ringkas. Kitab ni pun versi Malaysia, walaupun bahasa dia agak sedikit klasik, tapi itulah kesenian bahasa kan. Al-Baitul Ma'mur yakni rumah suci di langit, tempat malaikat yang beribadat. Ada riwayat menyebut bahawa Baitul Ma'mur terletak betul-betul di atas Baitullah, di atas Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Tempat ini sentiasa makmur dengan malaikat yang beribadat, sehingga akan dikatakan kalau kita duduk di Baitul Ma'mur, campak batu, dia akan jatuh atas Kaabah. Itu bertentangan, kita kata wallahu alam, yang itulah riwayat yang ada. Baitul Ma'mur duduk di mana? Tanda duduk di langit yang ketujuh. Baitul Ma'mur duduk di langit yang ketujuh. Dinamakan juga dengan nama Ad-Durah. Ad-Durah, Dad, Alif,
Raha ad-Durah, sebagaimana yang ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dalam hadis Isra. Ada Isra yang panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farufi Ali al-Baitul Ma'mur. Malaikat bawa Nabi naik ke Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Dia tengok, Nabi tengok malaikat duk tawaf. Macam manusia tawaf di Kaabah. Fasa'altu Jibril, Nabi tanya Jibril, ma hazal bait al-ma'mur? Apa ni Jibril? Dia kata ini nama dia Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin. Setiap hari 70,000 malaikat akan tawaf di Baitul Ma'mur. Iza kharaju lam ya'udu. Bila dia keluar hari ni, bermakna kota dia sekali seumur hidup. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa ramai malaikat. Setiap hari 70,000, kota dia sekali seumur hidup. Maknanya malaikat yang tawaf hari ni tak akan tawaf dah sampai bila-bila. Malaikat lain pula mari tawaf. Kita hari ni boleh pergi tawaf Mekah sekali sekala. Alhamdulillah nikmat. Tahun PKP 1441, laporan daripada akhbar mengatakan hanya 8 orang rakyat Malaysia yang terpilih untuk mengerjakan haji pada tahun ni. Dia kata rezeki dia. Alhamdulillah. Itu pun pelajar kita di sana kata nasib baiklah dia tak lari balik. Orang lain balik tak dapat. Dia duduk sana, dipilih nama, dapat pergi haji 8 orang saja. Kita kata hani'an lahum. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan haji mereka dan haji yang telah kita lakukan semua, insya-Allah. Maka itu dipanggil kota malaikat 70,000. Sekarang kadang anda bergurau, anda kata tuan-tuan nak tahu berapa bilangan malaikat? Nak? Mudah, saya bagi sifir kira-kira. Kira-kira setiap hari malaikat tawaf 70,000 di Baitul Ma'mur. Kira berapa ribu tahun dah. Umur dunia ni setiap hari 70,000. Jawab dia tak usah kira lah, tak ada kerja. Kita beriman kepada adanya malaikat, bilangan dia yang tidak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla saja yang tahu berapa bilangan malaikat. Ada juga yang mengatakan kemungkinan juga Baitul Ma'mur ni dipakai juga kepada nama Mekah. Tapi begitulah kepada Kaabah, sebab Baitul Ma'mur rumah yang diimarahkan. Tapi sudah menjadi satu perbincangan bahawa Baitul Ma'mur itu duduk di langit. Sumpah yang seterusnya, was-saqfil marfu', dan demi bumbung yang tinggi. Apa dia bumbung yang tinggi ni? Tengok nota, yakni alam langit dan segala isinya. Alam langit segala isinya. Kenapa Allah Ta'ala letak langit itu tinggi? Tak boleh nak naik mudah-mudah. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Dalam suratul Anbiya Allah kata kami jadikan langit itu saqf, atap yang terpelihara. Pelihara daripada mana? Daripada jatuh, daripada gugur, tak ada lagi. Setakat kita dengar orang kata mati, dibunuh orang sana. Sebab apa? Langit jatuh. Ada bunyi. Tak ada bunyi lagi kan? Ada ulama mengatakan Allah Ta'ala jaga dia daripada syaitan. Bila tu? Dulu sebelumnya turun wahyu ni, syaitan boleh naik. Dia naik sampai ke langit dunia ya, tapi tak dia naik tinggi. Tapi dia boleh mengintai dengar apa yang diucap oleh malaikat. Contohnya malaikat bagi tahu arahan. Hari ini akan turun hujan di sini. Akan berlaku banjir di sini, akan berlaku kemarau di sini. Maka puak-puak syaitan jin tadi dia turun, dia beritahu kepada ahli-ahli nujum yang duk berkawan dengan dia benda-benda yang akan berlaku. Maka ahli-ahli nujum ini mendakwa benda gaib. Lagi minggu depan akan berlaku banjir sini. Kita pun sekali dengar, bisa dia ni. Kan tuan-tuan selalu dengar orang cerita, Tok Bomo ni hebat lah. Benar tak? Macam mana hebat? Kita turun kereta, dia boleh beritahu, awak ni sakit sekian. Kita pergi hospital pun doktor kena tanya. Tak? Sebelum doktor tanya tu, nurse dulu tanya,
Ni pakcik mari hospital ni sakit apa? Tulis borang. Tok rumah tak payah tanya. Turun kereta awak sakit sekian-sekian. Mana dia tahu? Ni puak-puak jin yang beritahu benda-benda yang gaib. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasduqu marratan wa yakdzibu mi'ah. Sekali je dia betul, 100 kali lagi bohong belaka. Jadi yang bohong tu banyak tu. Cuma kita masya-Allah kalau sekali kita dapat yang maklumat yang jelas, kita siqah, kita percaya, urusan habislah kita. Maka Allah Ta'ala jadikan langit itu sebagai bumbung yang tinggi, dijaga dia daripada runtuh, daripada jatuh. Bila dia akan runtuh? Hari kiamat esok, kan? Daripada hari akhirat esok, langit terbelah, tansyak, terbelah langit itu. Bila terbelah, malaikat turun. Panjanglah cerita ya, tuan-tuan boleh tengok dalam CD-CD kuliah kita yang sudah lepas. Ayat yang ke-6, sumpah yang seterusnya, wal bahril masjur, dan demi laut yang penuh tepu dengan kepanasan. Bila laut ni panas. Sekarang ni orang keluar video ada api bawah. Macam mana dia cara wallahu a'lam. Yang penting Allah Taala sebut wal bahril masjur. Ada ulama mengatakan al-masjur dengan mana al-mumtali. Laut ni penuh, air dia banyak, kan? Tak ada bunyi lagi laut sekian-sekian, benua sekian, kering, tak bunyi. Tapi kalau buhairat, tasik, sungai, ada yang kering. Sungai kampung kita pun dulu boleh mandi, tak? Naik atas pokok, terjun turun. Seronok zaman dulu. Zaman kita budak-budak dulu suka mandi sungai, kan? Lah ni tebal nak terjun, nak letak kaki pun tak boleh, nak lepas air tak ada. Sudah kering. Tapi laut tak ada bunyi lagi, laut kering. Pasal itulah kata di ahli-ahli pencerita, dia kata satu je laut yang pernah kering. Laut mana? Apa dia boleh jawab ni kemah? Mana? Yang dibelah oleh Nabi Musa AS ketika nak melintasi laut Qalzum, laut merah. Pom dia belah, nampak. Itu je sekali dasar laut yang pernah tengok matahari. Kalau lain-lain tak ada. Ini semua dia panggil cerita. Maka wal bahril masjur, laut yang penuh dengan kepanasan. Ada yang mengatakan oleh kerana ayat ini ayat tentang hari kiamat, maka laut di sini dia makna laut itu sudah menjadi api pada hari kiamat nanti. Wa izal biharu sujirat, dalam surah At-Takwir, apabila laut itu sudah sujirat, sudah dinyalakan. Yang penting semua itu menakutkan kita pada hari akhirat esok. Tapi atas dunia ni tak takut. Orang pergi ke laut lah yang tempat dia buat maksiat, kan, dengan kapal-kapal krus yang besar-besar tu, berapa ribu orang naik tu. Penuh dengan disko lagi, dengan apa ni, sehinggalah corona datang, kapal tak berlayar, rumah-rumah maksiat semua tertutup, termasuklah masjid-masjid juga ditutup oleh corona. Kita kata ini semua peluang untuk kita bermuhasabah, bahawa corona mari untuk kita muhasabatun nafsi, kita muhasabah diri kita. Kenapa masjid ditutup? Ada orang tanya kenapa masjid tutup? Tak apalah, corona mari sebut tutup tempat maksiat, kita setujulah, tapi masjid tutup juga apa? Sebab kita tidak begitu bertanggungjawab menjalankan tugas dakwah ini, sehingga tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kemungkaran tak mampu ditutup, sehinggalah COVID-19 ataupun virus corona ini dia yang mampu tutup. Kita kata masya-Allah, tabarakallah, itu Allah Taala nak cuit kita, nak muhasabah supaya kita bermuhasabah dalam hidup kita ini. Baik, beberapa sumpah daripada awal watur wal baitul ma'mur was saqfi wal bahri, kan, sumpah-sumpah ini jawab sumpah. Tanda tuan-tuan, mana jawab sumpah dia? Jawab dianya duduk di ayat 7, ayat yang ke-8. Inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu tetap akan berlaku. Ingat, mu tengok semua ni kuasa Allah SWT, dia tak mukaddimah sumpah-sumpah dia, aku nak beritahu kepada kamu, azab tetap berlaku seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana ayat ini ayat azab, Allah Ta'ala guna inna azab rabbika, azab Tuhan kamu,
Dia tak kata inna azab Allah, azab Allah Ta'ala. Betul, dalam beberapa ayat ada sebut. Tapi supaya kita dalam sudut ilmu tadabbur, oleh kerana aku nak beritahu kepada kamu supaya kamu takut, azab rabbika, Rabb ni Tuan punya, pemilik alam ini, yang berkuasa penuh kata kamu semua, azab dia lawaqi', tetap berlaku. Allah tak guna perkataan la hadis. Kalau hadis akan berlaku juga, tapi lawaqi' dalam sudut penggunaan bahasa Arab sangat mendalam, lebih daripada akan berlaku. Tak, tetap berlaku. Allahu Akbar. Patutnya bila kita dengar, kita rasa macam mana kita nak lari? Tidak ada peluang untuk kita lari. Allah kata apa? Mu nak lari? Ma lahu min dafi'. Tidak ada siapa pun yang dapat menolaknya. Tak ada siapa boleh tolak. Kalau mari azab Allah Ta'ala, ada orang boleh tolak? Tak boleh nak tolak kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut banyak sangat dalam surah-surah yang akhir, juzuk yang Qisarul Mufassal ini, Allah Ta'ala banyak sebut tentang i'tibar. Mu ni orang Mekah berjalan ke Syam, berjalan ke Yaman, ke Syam, mu tengok kaum Samud mati. Sampai hari ni pun tuan-tuan boleh pergi tengok di Madain Saleh, masih ada lagi rumah-rumah peninggalan puak-puak kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Mereka ni pahak bukit buat rumah. Kita pahak bukit buat rumah atas bukit, kan? Akhir kali mari hujan, terjun turun setengah rumah kita. Na'udzubillah. Dia bukan pahak bukit buat rumah atas tu, bukit tu rumah. Pergilah kalau kaji. Kalau tak kaji pun tengok dalam Google, cari tulis Madain Saleh. Ada gambar-gambar yang sudah ditunjuk. Kita kata Masya Allah. Kamu berjalan pergi ke Yaman, pergi tengok puak-puak kaum Hud, kan? Wa ila Adin, kaum Ad, pengikut Nabi lawan dengan Nabi Hud, apa jadi? Hancur. Tapi apa boleh buat? Tak peduli, tak jadi apa. Maka Allah Ta'ala tegur di sini, malahu min dafi', mana-mana azab yang datang, tidak ada siapa yang mampu, tidak ada siapa yang kuat untuk menghadapinya. Maka pada waktu itu janganlah kamu berani-berani atau cuba-cuba nak mendarhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tengoklah kesan orang yang terdahulu. Tapi timbul soalan, bila inna azaba rabbika lawaqi', azab Allah Ta'ala itu akan berlaku. Bila? Dia panggil bila. Allah Ta'ala tak tangguhkan jawapan, terus dia beri jawab pada ayat yang ke-9, yauma tamurus samaa'u mawra, pada hari langit dan segala isinya bergegar segegar-gegarnya. Mana dia panggil, kalau langit sudah bergoyang, bergegar, pada hari itu terbelah langit, malaikat turun ke bumi. Apa nak buat? Maknanya azab aku ni paling lewat. Sebab ada di kalangan orang-orang yang menentang Islam berpuluh-puluh tahun dan duduk atas dunia ni relax je, mati tidak dibunuh oleh orang Islam, tidak ada teroris, tidak ada apa. Tapi mu ingat, kematian kamu atas dunia ni bukan berakhir, mana kita akan jumpa yauma tamurus samaa'u mawra, pada hari langit bergegar. Ayat yang ke-10, wa tasirul jibalu sayra, dan gunung ganang bergerak dari tempatnya dengan cara yang luar biasa. Allahu Akbar. Mu tengok bukit besar-besar terbang, kal'ihnil manfus, seperti bulu yang diterbang oleh angin. Bukit terbang. Kita ni usah bukit terbang, sekali mari angin ribut dah, atap terbang pun kita sudah cemas, tak tahu nak lari ke mana, sembunyi dalam rumah tercabut atap, nak kata apa. Ini Allah bayangkan pada hari itu, al-jibal, bukit yang terbang, bukannya sampah-sampah yang terbang. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah bagi tahu, fawailun yawma idzil lil mukazzibin. Apabila berlaku yang demikian, maka kecelakaan dan kebinasaan pada hari itu adalah bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Hak mana lawan Nabi, engkar Nabi, dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jumpa di sana. Ini kata di para ulama di sini hadis anil mukazzibin,
Ayat Quran ini mencerita tentang kedudukan orang-orang yang mendustakan, mana orang-orang yang tidak Islam. Adapun al-usatu minal mu'minin, orang-orang yang derhaka di kalangan orang-orang yang beriman, mereka juga akan terseksa pada hari itu, tapi tak sama seksa orang yang beriman dengan seksa orang yang tidak beriman. Sebab orang beriman ni dia panggil tafawut. At-taqwa, al-iman berbeza-beza. Ada orang yang mantap iman dia, tinggi darjat takwa dia, ada orang yang rendah. Yang membezakan kita sama-sama kita inilah pengamalan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sunnahnya tinggi. Nah, dia ada pada rumah lagi zaman PKP ni. Saya buat satu khutbah, tuan-tuan tengok PKP telah mengajar kepada kita beberapa erti sunnah yang diajarkan. Di antaranya kita nak keluar ke masjid, ambil wuduk di rumah. Betul tak? Ambil wuduk di rumah ni satu sunnah yang dianjurkan, tapi kadang-kadang kita buat tak peduli. Rugi kita. Sebab orang yang berwuduk di rumah, kemudian dia keluar daripada rumah dia dengan niat nak tuju pergi ke masjid, dalam perjalanan itu sudah dikira orang ini solat pahala dia. Masya Allah. Na'uzubillah, ataupun disebut dengan nama la samahallah. Itu pengguna orang Arab kalau kata kita, kalau ada nak berlaku benda tak baik, kita kata la samahallah. Mana Allah Ta'ala tak tuliskan kita perkara ni. Orang ni keluar daripada rumah, dilanggar. Naik motosikal nak pergi masjid, kena langgar, mati. Tuan-tuan boleh anggapkan dia ni mati sedang melakukan solat, sebab dia sudah berwuduk di rumah dia, dia berjalan menuju ke rumah Allah. Dalam perjalanan itu dia mati di tengah jalan. Masya Allah. Ada orang ni relax lah, sambil-sambil nak pergi masjid, main sebatang dulu. Siapa di masjid campak kat mana, dia tong sampah tak jumpa, bagi je kat mana, baru nak cari air, cari wuduk. Kita kata berbeza orang ni dengan orang yang beramal sunnah daripada awal. Baik, para jemaah sekalian, demikian juga orang kafir berbeza-beza. Yang betul-betul kafir piau yang menentang Islam, mukazibin, dia mukazibin. Dia ada kafir yang tak beriman. Satu, kafir tak beriman, non muslim tak beriman. Satu kumpulan. Satu kumpulan lagi al-i'rad. I'rad ni dia tak pedulilah tengok orang, itu kerja orang Islam nak dakwah apa, peduli apa kita. Dia tak kacau kita, dia tak ganggu kita, biar. Kumpulan yang ketiga ni kumpulan al-mukazzibin. Mukazzibin ni kumpulan kafir yang paling dahsyat. Sebab dia menentang, dia mengingkari, dia membohongi apa ni, dakwah yang disampaikan oleh para nabi. Maka inilah dia kumpulan yang paling dahsyat dari tiga komponen orang-orang yang bukan Islam. Wal iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala min ghadabillah. Siapa dia agak kumpulan ni? Kumpulan al-mukazzibin ni, apa sifat dia? Tengok tuan-tuan tanda sifat. Ayat yang ke-12. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Iaitu orang-orang yang leka bermain-main dalam kesesatan. Allahu Akbar. Mereka ni leka, dia boleh menentang Islam apa yang dia tak tahu, sehingga timbul hari ni satu kumpulan nama dia Islamfobia. Dia kata orang Islam, sedang dia tak tahu, dia tak pernah tanya pun tentang Islam. Walaupun negara kita ni alhamdulillah pihak kerajaan, dan kita doalah supaya Islam, agama persekutuan ini kekal. Kalau kita boleh naik lagi, tinggi lagi, bagus. Maknanya dibenarkan channel-channel TV, radio boleh siarkan Islam secara terbuka, ceramah-ceramah boleh disiarkan, alhamdulillah. Dan hari ini pula mari ada YouTube, ada channel-channel Facebook yang membenarkan kita dakwah. Kita kata alhamdulillah. Maknanya maklumat Islam tu sampai terbuka kepada masyarakat, tapi mereka tak peduli. Dia tak tanya pun. Di akhirat esok baru tanya, kamu member saya, awak partner saya, awak jiran saya, awak kawan sekolah saya, kenapa tak pernah satu kali kamu kemukakan Islam kepada saya? Kita nak jawab apa di akhirat esok apabila kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang tak mengucap dua kalimah syahadah ini nak jawab apa? Tapi kalau mereka sudah mengucap, wal'iyazubillah, terjebak dengan dosa-dosa, mereka ada kunci untuk keluar daripada neraka, pergi ke syurga bisyafaat, dengan pertolongan Nabi SAW, dan juga bisyafaat al-mu'minin. Orang-orang mukmin boleh beri syafaat kepada sahabat-sahabat mereka, kawan-kawan mereka.
Itu pun setelah dilakukan pembersihan, pemulihan di dalam neraka, wal iyazubillah. Maka puak-puak kafir ini kerja dianya fi khawdin yal'abun, bermain-main dalam perkara-perkara yang mereka tak tahu. Duk ngait perli Islam, hina macam-macam kan. Kadang-kadang dia masuk dalam isu-isu besar. Macam hari ini bila sebut tentang Islam membenarkan perkahwinan poligami, dia marah. Kahwin kanak-kanak yang bawah pada umur, marah juga puak-puak. Kita kata mu ni asyik duk marah ya. Cuba bila kita buat kajian, pendakwah kita kaji, rupanya kumpulan non-muslim lebih ramai daripada orang Islam yang kahwin budak-budak, kanak-kanak. Lebih dahsyat. Jadi kita jangan duduk layan dia. Maka para ulama mengatakan hikayat an-nukat, kita menceritakan orang kata-kata lawak, lucu, tetapi menghina Allah, menghina Nabi SAW, menghina Al-Quran, maka jangan dibuat lawak. Ni kita kadang-kadang orang panggil, orang buat lawak, buat benda pelik, kita buat lawak pula. Jangan dipanggil lawak dalam agama, tidak boleh. Sebab tu anak duk perhati tengok, di antara kesilapan kita para jemaah sekalian, ada benda silap. Tak, manusia ni begitulah. Kadang-kadang dia panggil over, semangat sangat. Bila orang lukis kartun hina Nabi, kan, kita tolong sebar juga. Walaupun kita maki kat situ, manusia celaka mana buat ni, tapi kenapa kamu sebarkan gambar kartun tu? Kenapa kamu sebarkan kata-kata penghinaan kepada agama itu? Bermakna kita juga share, menyebarkan benda itu. Ada orang kata, kalau kita tak sebar, macam mana orang nak tahu? Macam mana umat Islam nak bersolidariti? Tak? Macam mana kita nak lawan? Kita kata tak payah sebar-sebarkan gambar yang buruk itu. Kita padamkan gambar. Kita kata dalam gambar ini ada penghinaan kepada Nabi. Kita boleh hentam, boleh lawan di situ. Tapi kalau kita tukang sebar juga, bermakna kita tu memperluaskan, mempromosi kejahatan orang jahat itu terhadap Nabi kita SAW dan terhadap Al-Quran. Jadi hati-hati tuan-tuan, bukan semua kita boleh buat lawak, bukan semua, terutama sekali lawak yang terlibat dengan agama. Sebab itulah bila mari imam-imam interim kan baca khutbah raya baru ni, macam-macam gambar keluar. Ada yang ambil kain, penyakut kain lansir boleh jadi tukar khutbah. Ada yang kayu golf, ada yang macam-macam. Kita kata mungkin mereka dalam kejahilan terlalu teruja dapat jadi imam. Tak, biarlah. Tidak ada orang yang berniat untuk memperli. Cuma tak payahlah dipanjang-panjang jadi bahan ketawa. Bukan bahan ketawa. Perkara-perkara yang berkait dengan Allah, berkait dengan Rasulullah SAW, berkait dengan Al-Quran dan berkait agama, bukan bahan ketawa. Jadi kita kena bagi tahu kepada kaki-kaki lawak, geng-geng lawak ni, kata mu nak lawak sama mu je, jangan terlibat dengan perkara agama. Baik, kita pergi habiskan chapter ini. Allah sebut dalam ayat yang 13, yauma yud'auna ila jahannama da'a, pada hari mereka ditolak ke dalam neraka jahanam dengan penolakan yang sekasar-kasarnya. Kenapa kena tolak? Kita ni kalau nak orang nak suruh pergi tempat takut, tak pergi kita tak? Kita pergi, tak mau. Jadi malaikat mari, tendang terus masuk dalam neraka, wal'iyazubillah. Itu dia panggil ditolak dengan kasar. Siapa dia nak masuk tempat yang takut? Tolak. Ayat 14. Hadhihin narul lati kuntum biha tukazzibun. Dikatakan pada mereka, inilah api neraka yang dahulu kamu mendustakan. Masuk atas dunia ni, mu tak percaya, ni dia. Allahu Akbar. Ayat yang ke-15. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Ayat ni pergi, dia pusing balik. Maka puak kafir Mekah ni asal lah, masuklah sampai kiamat. Maka adakah ini sihir juga, sebagaimana yang kamu katakan terhadap keterangan Rasul kami dahulu? Atau kamu tidak nampak kenyataan sebagaimana kamu tidak nampak di dunia dulu akan kebenaran Rasul kami? Mana ayat ni ayat perli dalam neraka lah. Mu tengok tak? Atas dunia ni Allah Ta'ala turun kepada puak kafir supaya mu ingat. Ni, mu duk kata Nabi dulu sihir,
gila, apa lagi, penyair. Tuduhan-tuduhanmu betul ke lagu ni? Kita tahu orang gila macam mana cara dia, dan ahli penyair dia punya bagaimana gaya dia. Orang-orang yang apa ni, tukang tilik, tukang bomo, ada gaya, ada cara dia kan. Maka habislah Allah Ta'ala tamatkan perbincangan tentang puak-puak mukazzibin dengan ayat yang ke-16. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Rasakanlah bakarannya, kemudian sama ada kamu bersabar menderita azabnya atau tidak bersabar, sama saja, tidak ada faedahnya. Apa dah kan, tidak ada faedahnya pada kamu, kerana kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang kamu kerjakan. Tengok tanda satu lagi, dia panggil ilmu tadabbur. Allah tanda sini, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu dibalas apa yang kamu buat. Subhanallah. Kalau Tuhan kata bima kuntum, kamu dibalas dengan sebab perbuatan kamu, mungkin balasan itu lebih luas. Macam ada orang buat salah, contohnya ada budak mari mencuri sini, dia curi RM2 ya, tabung masjid. Nah, tapi kita pukul dia besar banyak mana? Macam-macam lah. Kena jaga tu baikin sikit tau. Bagi tapa lagi, sepak lagi. Nah, sini semua ni pembalasan dengan sebab mau mencuri. Itu je sebabnya. Allah kata dalam ayat ini, Tuhan kata tidak. Tanda tuan-tuan, ini ilmu tadabbur menunjukkan kepada keadilan Allah Azza wa Jalla. Innama tujzauna ma kuntum ta'malu. Balasan apa yang kamu buat. Membuat lagu ni ya aku balas. Sebab itu tersebut dalam hadis, man hamma bihasanatin, siapa dia bercita-cita nak buat benda baik, malaikat tulis lalu. Cita-cita tu nak buat benda baik sudah ditulis pahala. Esok tak hari buat, dapat 1 pahala niat. Esok dia buat, dapat 10, sampai 700. Man hamma bisayyi'atin, siapa dia nak buat maksiat, aku esok gini-gini dah janji dengan kawan, contohnya na'udzubillah, nak pergi buat maksiat, malaikat tak tulis apa-apa, tunggu. Tak buat, cancel. Buat, ada riwayat mengatakan dia tunggu 6 jam, setengah hari tunggu, tengok orang ni taubat ataupun tidak. Subhanallah. Kalau dia tak taubat juga, tunggulah. Itulah keputusan dia dapat. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kata di ulama tadabbur, isyaratun ila kamalil adlil ilahi. Ayat ini menunjukkan sempurnanya keadilan pembalasan yang Allah Ta'ala nak balas di akhirat esok. Kita kata Masya Allah tabarakallah, tamatlah perbincangan kita. Oleh kerana ayat ini mula dengan sumpah-sumpah nak tentang azab, maka diceritakan azab dulu. Kalau ayat tentang nikmat, maka dicerita tentang syurga dulu. Begitulah siri susunan ayat Al-Quran yang perlu kita tadabbur. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dari ayat yang ke-17 dalam siri yang akan datang, InsyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, untuk yang nak mengikuti siri-siri tadabbur Quran ini, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ditulis Halaqah Abu Anas Madani. Tengok YouTube, memang ada daripada siri, bermula daripada PKP awal dulu kita baca sampai sudah masuk juzuk, sudah 3 juzuk, boleh lalui. Dan ataupun di Facebook Dar Taibah tersusun di situ siri-siri kuliah kita ini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.